Hai semua, selamat kembali anda bersama saya dalam Imbasan Dagangan Sesi Asia. Selepas rundingan pada hari Isnin, sentimen berhati-hati berlaku dalam dagangan Asia. Memandangkan negara ekonomi terbesar dunia yang berkemungkinan berdepan risiko kemungkinan hutang dalam tempoh kurang 10 hari sahaja lagi, para pelabur tidak mahu mengambil sebarang risiko. Kebimbangan pasaran terhadap shilling hutang telah meningkat dengan ketara. Kenyataan Janet Yellen menambah lagi bara apabila sekali lagi memberi amaran bahawa kerajaan Amerika akan kehabisan wang menjelang 1 Jun. Pertemuan yang berlangsung 2 jam semalam antara Joe Biden dan Kevin McCarthy tidak membawa sebarang hasil positif. Biden berkata bahawa pihak Republikan mesti berhijrah daripada kedudukan melampau mereka. Ia berikutan pihak Republikan yang mahu mengurangkan perbelanjaan persekutuan sebanyak 8% untuk tahun 2024. Mereka juga menentang kenaikan cukai kepada rakyat Amerika yang berkemampuan. Demokrat bersedia untuk membuat beberapa konsesi apabila melibatkan pemotongan perbelanjaan. Bagaimanapun, mereka tidak bersetuju untuk mengambil langkah drastik sedemikian sebelum pilihan raya presiden. Dengan keadaan penggubal undang-undang yang tidak dapat mencapai kata sepakat, masalah shilling hutang telah mencapai tahap kritikal. Risiko berlakunya kemungkinan hutang yang pertama semakin meningkat saban hari. Kenyataan bercampur-campur Fed mengenai dasar monetary turut menjejaskan sentimen pasaran. Walaupun ekonomi agak berdaya tahan terhadap kenaikan kadar, krisis perbankan baru-baru ini telah mendedahkan bahawa terdapat risiko tertentu. Kenyataan baharu yang dibuat oleh pembuat dasar Fed membingungkan pelabur. Sebagai contoh, Presiden Fed Minneapolis Neil Kashkari berkata menyokong perberhentian sementara kenaikan kadar faedah pada bulan Jun. Beliau memberi amaran bahawa walaupun kelihatan seperti tekanan kegagalan sektor perbankan telah berakhir, sejarah menunjukkan lebih banyak masalah yang tidak boleh diketepikan. Presiden Fed St. Louis James Bullard percaya oleh kerana data pasaran buruh yang kukuh, kadar utama harus dinaikkan sebanyak 50 mata asas tahun ini. Dolar AS meneruskan pertumbuhan di tengah-tengah jangkaan satu lagi kenaikan kadar pada bulan Jun. Ia juga meningkat di tengah-tengah keyakinan berhati-hati berdasarkan kenyataan Joe Biden dan Kevin McCarthy selepas mesyuarat semalam. Dolar AS didagangkan di bawah paras tertinggi 2 bulan yang dicapai Jumaat lalu. Satu lagi faktor kenaikan harga ialah peningkatan dalam nota perbendaharaan 10 tahun. Semalam ia mencatat peningkatan berturut-turut yang tertinggi sejak April 2022. Kebimbangan terhadap risiko kemungkinan hutang telah menghadkan potensi menaik dolar dalam julat sempit di antara 103.1 sehingga 103.40. Dalam sesi Asia, indeks dolar AS disatukan pada 103.3 berbanding pesaing-pesaing utamanya. Selepas pemulihan yang kukuh pada hari Isnin, dolar AS teragak-agak untuk membuat lonjakan. Ia masih didagangkan di atas paras utama 103. Paras sasaran seterusnya ialah paras tertinggi bulanan pada 103.6. Paras ini juga bertindak sebagai paras rintangan. Tahap sokongan dilihat pada paras 102.5. Trajektori selanjutnya dolar AS akan bergantung terutamanya pada keluaran data minggu ini. Indeks PMI pembuatan Jepun mata wang yen tidak dapat mengambil kesempatan daripada keluaran statistik makro domestik yang kukuh. Indeks PMI pembuatan di Jepun melonjak ke paras tertinggi 8 bulan. Pada bulan Mei, petunjuk itu mencapai 50.8%, kembali kepada pengembangan buat kali pertama sejak Jun tahun lepas. Selain itu, ia berkembang pada kadar terpantas dalam tempoh 13 bulan. Pada masa yang sama, indeks PMI komposit meningkat pada kadar terpantas sejak Oktober 2013. Pada bulan Mei, ia mencapai 54.9%. Aktiviti perniagaan berkembang dalam kedua-dua sektor perkhidmatan dan pembuatan. Sektor pembuatan meningkat buat kali pertama sejak akhir tahun 2022. Walaupun statistik makro positif, yen sebahagian besarnya bertindak balas terhadap faktor luaran. Sebagai contoh, pada pagi Selasa, ia menjadi lemah di tengah-tengah peningkatan hasil bond perbendaharaan AS. Kebimbangan terhadap risiko kemungkinan hutang Amerika mungkin menyokong mata wang Jepun berbanding dolar AS.
Dalam sesi Asia, mata wang yen berjaya memperoleh momentum berikutan faktor asas yang menggalakkan. Pasangan dolar yen mencapai paras 138.5. Walau bagaimanapun, penurunan dalam koridor harga di antara 138.3 sehingga 138.9 berkemungkinan terhad. AS dijadual akan mendedahkan data indeks PMI. Jika keluaran data adalah kukuh, ia mungkin mendorong hasil bond kerajaan lebih tinggi. Ia pasti akan memberi kesan negatif kepada yen. Sebaliknya, jika kemungkinan hutang Amerika semakin meningkat, ia akan mendorong permintaan terhadap yen yang selamat. Kebuntuan dalam isu shilling hutang boleh membantu yen meningkat lebih tinggi. Seterusnya, dolar Aussie mengekalkan pergerakan menurun pada waktu pagi. Selepas permulaan minggu yang lembap, Aussie bergerak dalam saluran menurun di antara 0.6621 sehingga 0.6664. Ia merosot berikutan beberapa faktor tersebut. Pertama sekali, trajektorinya dipengaruhi oleh perhindaran risiko dan kenaikan dolar AS. Kejatuhan harga minyak serta ketegangan di antara Barat dan China yang semakin meningkat. Memandangkan Aussie bergantung kepada pasaran China, keadaan sedemikian amat tidak menggalakkan. Akibatnya, ia tidak dapat membuat lantunan semula. Jangkaan satu lagi kenaikan kadar oleh Fed dan keputusan dovish RBA juga mendorong mata wang Aussie turun. Pasangan AUD-USD jatuh kepada 0.6633 pada akhir sesi Asia hari Selasa. Aussie dijangka akan merosot ke tahap sokongan bulanan pada 0.6610. Akhir sekali, selepas beberapa hari pertumbuhan yang sederhana, dolar New Zealand jatuh ke paras 0.6626. Pada akhir sesi Asia, ia didagangkan dalam julat sempit di antara 0.6253 sehingga 0.6304. Sejak minggu lepas, pelabur telah menilai prospek kenaikan kadar oleh Reserve Bank of New Zealand. Pihak pengawas selia berkemungkinan akan menaikkan kadar faedah buat kali ke-12 berturut-turut pada mesyuaratnya esok. Walau bagaimanapun, pedagang telah pun menetapkan harga dalam kemungkinan kenaikan kadar sejak lama dahulu. Oleh itu, trajektori Kiwi akan bergantung pada pergerakan dolar AS. Itu sahaja buat masa ini. Tinggalkan komen anda di bawah dan jangan terlepas ulasan video kami yang seterusnya. Terima kasih dan jumpa lagi.